Strok atau lebih dikenali sebagai angin ahmar merupakan masalah kesihatan yang berlaku apabila saluran darah tersumbat ataupun pecah lalu mengakibatkan kegagalan dalam beberapa bahagian otak untuk berfungsi. Kalau kami nak tahu, kalau apa nama lain, stroke ada nama lain tak? Stroke kalau selalunya medical dia guna kataan stroke lah kan. Tapi kalau macam bahasa orang kampung tu dia panggil apa? Angin ahmar. Oh, kira angin ahmar sama lah dengan stroke. Oh, aku faham. Ada jadi dekat badan ke? Dia selalunya dia stroke kat sini, ada yang sebelah badan, ada yang satu badan pun ada. Tapi yang sebelah badan tu masih boleh urus diri sendiri lah. Yang stroke satu badan memang tak boleh lah. Ada juga yang walaupun stroke tapi masih boleh jalan pun ada. Yang di masa tempoh nak sembuh kali ke? Okey, sekarang kita akan melihat dari segi punca berlakunya stroke. Pertama, menurut responden yang kami temu bual, rata-rata pesakit stroke di sini berpunca daripada tekanan hidup. Tambahnya, pesakit stroke di sini bukanlah dari golongan yang biasa-biasa. Sebaliknya, dari golongan yang berpendidikan dan juga golongan yang mempunyai pekerjaan yang bagus. Namun disebabkan tekanan dalam hidup mereka diserang stroke. Punca yang kedua pula ialah dari segi gaya hidup yang tidak sihat. Contohnya bagi kaum lelaki yang merokok. Merokok juga salah satu punca berlakunya stroke. Pengambilan makanan yang tidak seimbang juga boleh menyebabkan seseorang itu terkena stroke. Pesakit yang mempunyai penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi dan juga masalah jantung cenderung untuk mendapat stroke. 5 pesakit ni akak dapat detect tak macam punca sebab kenapa dia asalnya jadi stroke? Asal dia stroke lah. Ha. Okey, stroke ni dia sebenarnya bila tekanan darah dekat tinggi, dia akan menyebabkan salur darah tu dekat otak tu pecah. Okey, dia itu sebenarnya gantung pada cara hidup, stres, makanan. Sama macam lelaki kebanyakan merokok. Itu selalunya kalau kita tengok, kami dekat sini pun kami tengok semua tu rasa itulah cara hidup dengan stres lah kan. Sebab kat sini yang sakit macam tu, dia bukan orang yang kerja biasa tau, bukan macam kerja petani, semua jenis kerja-kerja yang dia punya ni lah. Orang yang educated juga lah. Oh. So akak boleh simpulkan kat sini yang kena stroke ni majoriti orang yang berilmu lah, bukan jenis kampung-kampung. Bukan orang kampung-kampung. Kesan psikososial yang ditimpa oleh pesakit yang mempunyai penyakit stroke dan para penjaga yang menjaga pesakit stroke, mereka tidak boleh bercakap. Apabila mereka tidak boleh bercakap, mereka tidak boleh meluahkan apa isi hati mereka. Baik. Jadi apabila mereka tidak dapat meluahkan, mereka mula pendam dan mereka akan menunjukkan satu sikap di mana mereka akan mula rasa down. Ada kalanya mungkin mereka akan melepas geram, kiranya lepas geram kepada jururawat yang menjaga mereka. Tidak pun mungkin mereka akan lepas geram terhadap keluarga yang menjaga mereka. Okey. Namun dari sudut kemurungan, apabila mereka telah mula ada satu sifat mereka mendiamkan diri, mereka tidak menunjukkan apa-apa responsif, ia juga akan melibatkan satu masalah serius di mana mereka akan mula lemah semangat, di mana mungkin pesakit tersebut boleh ditimpa penyakit lain yang mungkin stroke mereka akan lebih jadi serius ataupun ia membawa kepada mereka akan rasa lemah semangat untuk kekal hidup dalam tempoh masa yang lama. Baiklah, seterusnya adalah kesan psikososial yang dapat kami kenal pasti ialah tekanan sosial. Okey, sama seperti kemurungan, tekanan sosial ini pula adalah disebabkan faktor persekitaran. Okey, di mana apabila seseorang pesakit itu telah ditimpa stroke, barangkali mereka tidak boleh bercakap, mereka juga tidak boleh bergerak. Barangkali juga mereka mungkin hanya boleh bergerak separuh badan mereka. Tidak kisahlah sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan.
Tapi berdasarkan temu bual yang kami telah lakukan, apabila seseorang itu mempunyai stroke, dikena stroke pada otak belah kanan, mungkin anggota badan belah kiri mereka akan jadi lumpuh. Sama seperti jika mereka dikena stroke di otak belah kiri, bahagian kanan badan mereka akan jadi lumpuh. Ia adalah satu faktor selang. So, tekanan sosial disebabkan persekitaran, mungkin contoh apabila mereka ditempatkan di pusat jagaan, mungkin kawasan itu bukan satu kawasan yang kondusif bagi mereka. Mungkin bukan suasana seperti di rumah mereka. So, mereka akan mula rasa macam tertekan. Mereka tak dapat buat apa yang mereka mahu. Mereka tidak dapat rasa vibe yang sama seperti di rumah. So, mereka akan mula memberontak. Mereka ingin pulang ke rumah. Persekitaran itu tidak sesuai sebab mereka sebelum ni duduk bersendirian, maksudnya di rumah sendiri. Tapi apabila mungkin anak mereka menjaga mereka ataupun sesiapa, mereka harus menumpang rumah orang, mereka tidak dapat lakukan apa yang mereka mahu. Dan mungkin ada anak-anak kecil yang macam membuat mereka rasa macam tidak selesa. Okey, itu salah satu kesan psikososial yang kami dapat kenal pasti dari sudut pesakit. Okey, namun dari sudut kesan psikososial kepada penjaga yang menjaga pesakit stroke ini, yang mana pesakit stroke ini menerima rawatan tidak formal, iaitu menerima rawatan di rumah. Menerima rawatan tidak formal, okey, keluarga mungkin akan menerima satu kesan iaitu tekanan kewangan dari sudut ekonomi keluarga mereka. Mereka terpaksa menanggung kos penjagaan, kos perubatan, kos keperluan harian pesakit, dan juga mereka terpaksa menampung untuk keperluan untuk membersihkan anggota fizikal pesakit tersebut. Lebih-lebih lagi di bahagian sulit, tidak semua penjaga boleh melakukannya dengan sendiri. Mereka sudah semestinya perlu mengupah ataupun mengajikan seseorang untuk melakukan kerja-kerja sedemikian. Jadi di situ adalah satu tekanan kos baru bagi mereka yang baru saja memulakan rumah tangga, baru saja berumah tangga, dan mereka pula ditambah satu lagi tanggungjawab, tanggungjawab lebih untuk menjaga ahli keluarga mereka sendiri dari sudut-sudut kos sedemikian. Kesan kedua iaitu kesan perubahan psikologi, di mana tingkah laku kognitif para penjaga akan mula berubah, di mana kerja-kerja yang ataupun tanggungjawab yang asasnya mereka perlu lakukan tergendala disebabkan mereka mempunyai tanggungjawab baru untuk lebih memfokuskan kepada pesakit stroke yang perlu mereka jaga. Keluarga memainkan peranan penting sekiranya terdapat ahli keluarga mereka yang menghidap penyakit stroke. Antara peranan penting yang dimainkan oleh ahli keluarga ialah antaranya seperti apa yang dinyatakan dalam video temu bual tersebut, peranan penting dalam aspek kewangan. Hal ini kerana kewangan bagi pesakit stroke ialah untuk merujuk kepada segi penjagaan mereka, di mana penjagaan pesakit stroke memerlukan kos yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbezaan daripada ketika mereka sihat dahulu dan ketika mereka sakit, di mana sebagai contoh dari segi penjagaan makanan, di mana mereka memerlukan makanan berbentuk cecair seperti susu untuk diberikan kepada pesakit stroke. Selain itu, mereka juga memerlukan kos untuk menjalani rawatan-rawatan seperti fisioterapi. Terdapat juga peranan lain yang dimainkan oleh ahli keluarga sebagai contoh dari aspek memberi sokongan moral ataupun mental. Keluarga memainkan peranan penting untuk meningkatkan emosi ataupun mental pesakit ahli keluarga mereka tersebut. Sebagai contoh yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga ialah seperti berkomunikasi dengan pesakit. Pesakit stroke ni kebanyakannya mengalami perubahan dari segi aspek emosi mereka. Emosi mereka ni tidak seperti sebelum mereka diserang pesakit tersebut. Ada kalanya mereka cepat marah ataupun cepat bersedih. Oleh itu, komunikasi antara dua pihak amatlah penting. Walaupun mereka tidak dapat bergerak, namun mereka dapat melihat dan mendengar untuk mentafsirkan satu perkataan ataupun penjagaan yang rapi berbanding ketika mereka sakit. Sebagai contoh, dari aspek penjagaan diet makanan mereka, keluarga perlu memastikan mereka tahu apa diet makanan yang diperlukan oleh pesakit stroke. Sebagai contoh, mereka perlu makan makanan yang lembut
seperti susu, dan keluarga juga perlu pandai dalam mengendalikan pesakit stroke dalam proses penjagaan diri mereka. Sebagai contoh, pesakit stroke memerlukan penjagaan di segi aspek memakai lampin, ataupun selepas itu pesakit stroke yang lumpuh sepenuhnya memerlukan penjagaan di segi dipanggil pengubahan badan ataupun pergerakan mereka, di mana mereka tidak boleh tidur selama tempoh yang panjang. Badan mereka perlu dialihkan ke kiri dan ke kanan bagi tidak mengalami perkara yang tidak ini, sebagai contoh melecet di bahagian belakang yang mana boleh menyebabkan jangkitan kuman pada pesakit tersebut. Stroke ni kesan dalam diri dia, kesan daripada aspek sosial dia macam mana? Dia satu memang dia rasa dia tu dah membebankan orang lah. Ya. Satu dia rasa macam tu. Sebab tu yang kadang-kadang dia jadi down sebab tu lah. Dia rasa dia dah menyusahkan orang. Bagi dia macam, daripada jadi macam tu lebih baik dia mati. Rawatan fisioterapi dan rehabilitasi, di mana pesakit boleh dapatkan rawatan bagi menguatkan otot yang terlibat, latihan pertuturan dan penyesuaian dengan aktiviti harian. Selain itu, kaedah rawatan lain yang digunakan adalah rawatan akupunktur. Kaedah ini merupakan sejenis rawatan yang berasaskan perubatan Cina purba, di mana jarum halus atau tekanan ditusukkan pada bahagian-bahagian tertentu dalam badan manusia bagi tujuan terapeutik. Kaedah akupunktur ini berkesan dalam meningkatkan pemulihan aktiviti harian, pergerakan serta kualiti hidup individu yang pernah mengalami serangan strok lebih daripada sebulan sebelumnya. Berikutnya adalah dari segi pengambilan ubat. Ubat yang diberikan adalah bagi mengurangkan risiko serangan strok berlaku semula. Ubat-ubatan ini juga akan diberikan pada pesakit yang menghidap penyakit kronik yang lain seperti kencing manis dan tekanan darah tinggi. Kemudian adalah program senaman. Hal ini kerana terdapat senaman yang boleh diamalkan oleh pesakit strok dengan bantuan penjaga. Antaranya ialah senaman pasif untuk mengekalkan julat sendi, pergerakan sendi bahu, lutut dan pergelangan tangan. Antara peranan pekerja sosial perubatan adalah memberikan terapi sokongan seperti kaunseling kepada pesakit, malah kepada keluarga pesakit itu sendiri. Keluarga atau penjaga pesakit memerlukan khidmat sokongan kerana mereka perlu mencari nafkah, seterusnya menguruskan rumah tangga. Justru itu, mereka terpaksa membahagikan masa antara tanggungjawab kerja dan keluarga, dan hal ini akan memberikan tekanan kepada penjaga. Dan hal ini akan memberikan tekanan dari aspek emosi kepada penjaga. Pesakit juga akan berpendapat bahawa mereka adalah beban keluarga dan hal ini akan membawa mereka kepada kemurungan dan sebagainya. Justru itu, pekerja sosial perlulah memberikan khidmat kaunseling supaya dapat membantu penjaga, seterusnya membantu pesakit untuk lebih positif. Yang kedua adalah dari aspek bantuan praktik, sebagai contoh bantuan keuangan. Membantu pesakit yang baru keluar hospital untuk mendapatkan sumber bantuan masyarakat yang sedia ada, terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah yang memerlukan biaya rawatan serta pembelian alatan perubatan. Seterusnya, menguruskan penempatan pesakit yang tidak mempunyai waris kepada institusi yang berkenaan.